persoalan bagaimana kita tahu bahawa alpha particle ialah atom helium. Persoalan ni ialah persoalan yang agak penting di mana pada awal-awal dulu memang Thomson dia dah melakukan eksperimen dengan cathode ray. Cathode ray ni bermaksud a stream of electron. Okay, dalam eksperimen dia tu dia ada dia ada plate. Okay, so plate tu dia panaskan. So dia panaskan plate tu, plate yang bercas negatif. Okay, plate bercas negatif dan dia ada plate bercas positif. Okay, dia panaskan bahagian yang negatif ni menyebabkan elektron boleh terkeluar. Okay, elektron boleh loose lah sebenarnya. Dia boleh loose daripada ikatan dia sebab dah panas sangat. Jadi elektron tu dia boleh loose daripada cathode tu, plate negatif tu. Dan oleh sebab ni adalah plate positif, maka elektron tu akan tertarik kepada plate yang positif tu. Jadi di sini bergantung kepada voltage between these two plates. So elektron yang banyak, yang pergi kepada charge positif tu, oleh sebab banyak kan, dia nampak macam stream lah, a stream. So bila stream tu kita panggil dia ray. Jadi cathode ray sebab benda yang elektron tu keluar daripada cathode plate. Jadi kita panggil dia cathode ray. So cathode ray is simply a stream of electrons. Okey, dalam eksperimen Thomson yang menggunakan konfigurasi yang macam ni kan, didapati bahawa memang osiloskop sinar katod lah kan, di mana kita boleh ubahkan stream tu ke atas atau ke bawah berdasarkan kita punya electric field electric field. Kita boleh control lah sama ada dia nak ke atas ke bawah kan. Okey, jadi itu Thomson dah menggunakan setup yang sama lah untuk dia tengok ciri-ciri bagi cathode ray tu, iaitu actually ciri-ciri bagi elektron lah. Okey, Becquerel sebab dia menemui radioaktif kan, dia menemui beta decay. Jadi nak tengok beta decay ni bercas apa kan, dia dah tahu memang daripada fotografi plate, katalah kita ada bahan radioaktif tu macam ni, radioaktif ni dia memancarkan beta ke alpha ke apa-apa, tapi dia nampak ada beta. So zarah-zarah tu menyebabkan filem tu ada trace, kan, ada impact daripada beta, tapi kita masih lagi tak tahu dia tu positif ke negatif, right? So untuk mengetahui sama ada dia positif atau negatif, dia pun membuatlah eksperimen macam ni kan. Dia dapati bahawa dia punya beta tu ada dua lah sebenarnya, ada beta positif dengan beta negatif. Tu pun satu hal jugalah. Maknanya beta ni untuk yang bercas negatif tu dia memang elektron, memang cathode ray dengan beta particle dua-dua ialah elektron. Cumanya kedua-duanya dihasilkan dengan cara yang berbeza. Okay, so elektron ni can have many name electrons. Tapi nama-nama elektron tu bergantung kepada bagaimana dia dihasilkan. Jadi kalau penghasilan tadi dalam sinar osiloskop sinar katod tu, kita panggil elektron tu ialah cathode ray. Okey, kalau elektron ni dari segi penyampaian radioaktif, maknanya dia ni radioaktif kan, dia hanya keluar je elektron tu. Okey, elektron yang terkeluar dalam keadaan dia naturally decay, maknanya dia terkeluar, terpacut sendiri, kita panggil dia sebagai beta lah, elektron positif ataupun elektron negatif. So dia hanya just keluar naturally. So that is a beta particle lah. Ada juga elektron lain iaitu photoelektron. Photoelektron tu ialah elektron juga daripada kesan fotoelektrik kan. Ada banyak lagi lah elektron yang ada jenis dia, dalam nama dia kita panggil dia bergantung kepada bagaimana dia dihasilkan. Okey, so idea dia kat sini ialah sebenarnya Becquerel gunakan teknik yang sama. Dia dah dapati menggunakan teknik tu, dia boleh tahulah charge
beta partikel tu okey, beta partikel dia menggunakan teknik ni ialah positif 1 ataupun negatif 1 salah satu. Kemudian Rutherford pun gunakan teknik yang sama untuk mengetahui charge bagi alpha partikel sebab dah tahu ada efek kat photographic plate tu. Tapi untuk membezakan di antara beta dan alpha tu, bila dia tengok dekat bawah dalam eksperimen ni kan, kita boleh bayangkan kalau dia ialah bercharge positif, maka dia akan arah ke mana? Dia akan deviate ke atas ataupun ke bawah kalau alpha partikel. Kalau alpha partikel alpha partikel ni dia bercharge positif. Pada situ tak tahulah dia bercharge positif ke tak kan. Tapi melalui setup ni kita tahu, kita boleh bayangkan bahawa alpha partikel ni akan bergerak ke atas. So sama dengan gambar rajah lah alpha partikel. Kalau beta partikel, kalau yang elektron bercharge negatif, dia akan ke bawah. Okey, jadi setup ni memang berguna lah untuk membezakan di antara positif, negatif ataupun tidak bercas. Yang tidak bercas akan lalu selamba je straight. Kan? Sebab dia tak ada bercas. Okay. Jadi this is a useful setup untuk differentiate between charge species. Okay. Kemudian dia dapati, okay, so Rutherford kata, okay, alpha bercharge positif. Now we have information that it is positively charged. And then experiment found as compared to beta particle. So beta particle yang negatif lah, beta particle. Kalau ke bawah beta negatif, maka alpha ni ke atas. Kemudian so dapat maklumat bahawa dia memang bercharge positif. Lepas tu didapati bahawa deviation dia lebih kecil berbanding dengan alpha. So maksudnya kalau berbanding dengan beta. So kalau alpha begini, so beta dia besar deviation dia. Okay, deviation yang ni berbanding dengan yang atas tu, deviation untuk alpha particle tu besar. Jadi what does it mean by the ratio of Q over M? Okay, so kat sini kita boleh kaitkan dia juga dengan Newton's law lah kan. Newton's law F sama dengan MA. Dan daya yang ke atas ni ialah daya elektrik kan. F sama dengan QE. Ataupun daya ke bawah lah. So electrical force yang menyebabkan deviation. Right. So kalau force ni, kalau deviation dia kecil, kan, ini bermaksud kalau kita buat persamaan F sama dengan MA dengan F sama dengan QE, kan, okay, gini. Alright, so kalau kita dapati bahawa deviation dia kecil ke atas, ni bermaksud nilai ni kecil. Nilai ni kecil. Jadi ada dua kemungkinan. So kita tengok A sama dengan Q per M per E. Okay. Jadi what does it mean by this Q? Apa yang kita boleh jangkakan kalau lah dia memang ke atas dan dia punya deviation dia kurang. Okay. Jadi ada dua kemungkinan lah kan, sama ada mass dia kecil ataupun dia punya charge dia kecil. Kan kalau F kecil, sebab deviation yang kecil menunjukkan bahawa force tak besar, kan, small force. Jadi di situ adakah bermaksud mass dia kecil ataupun charge alpha particle tu yang kecil. So ada dua kemungkinan. Jadi didapati eksperimen yang berikut adalah banyak lagi eksperimen. Okay, so didapati bahawa charge dia ni ialah 2. Dia adalah charge 2 positif. Okay, charge 2 positif. So kalau elektron tadi ialah charge negatif, 1 negatif kan? 1 negatif. Dan charge ini ialah 2 negatif. Kalau charge 2 negatif bermaksud, kalau charge ni 2 negatif ni besar, maksudnya mestilah electrical force dia besar. Mestilah force dia deviate lagi tinggi kan? Kan kalau kita dah tahu dia charge 2 dari eksperimen yang lain lah. Daripada eksperimen lain, dia dapati charge 2. So, bermaksud kalau 2 charge 2, kalau elektron tadi ke bawah, mestilah deviation dia besar. Tapi deviation dia kecil. Okey, oleh itu kita tahu bahawa kalau dia 2, untuk menyebabkan partikel itu deviate kecil, maka mass ni kena besar. Sebab kita kan nak charge ni. So, Q dia kena kecil. So, mass dia kena besar. Jadi, dah dapati memang betul lah partikel alpha ni mestilah yang dia berat daripada elektron.
So ada dua clue yang kita dapat bahawa dia bercharge positif dan mass dia mesti lebih besar daripada alpha. Okay, so kita tak tahu lagi dia adalah helium ke tak lagi. Alright. Tapi eksperimen yang berikutnya adalah banyak-banyak. Lepas tu barulah tahu okay, rupanya dia memang helium lah sebab dia tangkap elektron, 2 elektron kan. Lepas tu dia berat. Okay, adalah eksperimen lain lah. Tapi ini idea tentang salah satu cara macam mana mereka tahu bahawa alpha particle tu ialah helium 2+. Okay.